Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Salimi bin Baharudin dari SK Ulu Tiram, PPD Pasir Gudang. A picture is worthy with 1,000 words, atau satu gambar bernilai dengan 1,000 kata. Demikianlah kaitan gambar atau visual yang saya cuba tampilkan dalam inovasi saya. Sebelum saya menerangkan inovasi saya, izinkan saya memberi sedikit penerangan idea inovasi ini. Idea inovasi ini berpandukan kepada permasalahan kemahiran 1 huruf kecil bahasa Melayu pemulihan, di mana murid ini masih tidak kenal huruf serta tidak mengenal huruf secara rawak. Namun, apabila murid ini disuruh melakukan nyanyian ABC, ada di kalangan mereka boleh menyanyikan lagu dengan lancar. Didapati juga, ada murid akan memulakan sebutan huruf dari huruf A sebelum berhenti ke huruf yang ditunjukkan. Oleh itu, saya sebagai guru pemulihan merasakan perlu ada satu inovasi yang boleh membantu murid menyebut, mengenal dan menulis huruf kecil dengan betul, berdasarkan kepada visual dan juga akronim, di mana visual akan dijadikan sebagai pembayang, manakala akronim akan menunjukkan bentuk huruf berdasarkan pembayang yang diberikan. Bagi merealisasikan idea ini, saya menggunakan pendekatan PDCA. Berikut adalah objektif umum dan objektif khusus bagi menyelesaikan permasalahan yang telah dinyatakan. Berikut adalah huraian inovasi PVILA. Yang pertama, menjalankan saringan data ataupun ujian pra yang tidak melibatkan huruf Q, X dan V kerana ianya jarang digunakan di dalam bahasa Melayu. Yang kedua, hasil dapatan didapati setiap murid menghadapi masalah yang berbeza. Terutamanya, mereka ini tidak mengenal huruf secara rawak. Mereka perlu memulakan sebutan huruf dari huruf A. Yang kedua, mereka menulis huruf yang bukan disebut. Sebagai contoh, yang disebut huruf M tetapi ditulisnya huruf F. Yang ketiga, memeriksa atau menilai dengan membandingkan huruf yang dikuasai dengan huruf yang tidak dikuasai. Didapati terdapat sebutan akronim dapat dilihat secara imbas. Sebagai contoh, A, D, M. Sebabkan kebanyakan murid saya jarang melihat mesin ATM, saya berfikir untuk menukarkan gambar yang mereka senang atau selalu lihat seperti gambar ABC, gambar KFC, gambar USB, gambar JDT. Apabila mereka sudah tahu untuk menyebut gambar yang telah ditunjukkan, saya akan mengajar kepada mereka bagaimana untuk menulis huruf berdasarkan gambar. Hasil aplikasi yang dilakukan, saya percaya menghasilkan satu inovasi yang mengandungi 3 komponen asas, iaitu papan aktiviti, visual untuk sebutan dan akronim untuk kenal bentuk huruf. PVILA merangkumi 2 papan ataupun tapak di mana ia merupakan petak kosong dan petak yang bercetak yang memaparkan visual ataupun gambar sebagai pembayang, manakala akronim membentuk huruf yang disebut berdasarkan gambar. Dan kedua tapak ini boleh digerakkan ke kanan dan ke kiri mengikut kemahiran yang dikehendaki. Impak daripada inovasi PVILA ini membolehkan guru dapat mengesan kesilapan murid, di mana guru akan membetulkan kesilapan murid
mengikut tahap kemahiran murid. Manakala untuk murid pula, kesan positif dapat lihat di mana murid berusaha untuk sebut huruf sambil mengenal huruf di samping cuba menulis huruf tersebut. Berikut adalah bahan dan kos untuk menghasilkan Pivila. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan papan visual akronim ataupun Pivila. Di bahagian yang pertama, murid akan dididikan untuk menyebut gambar berdasarkan pengetahuan ataupun pengalaman mereka di bahagian ini. Dengan bimbingan guru, guru akan menyebut gambar berdasarkan sebutan yang betul, iaitu ABC, KFC, LED, GPS. Apabila murid sudah boleh menyebut gambar dengan sebutan yang betul, murid akan dibimbing oleh guru untuk menyebut huruf berdasarkan gambar, iaitu A, B, C, K, F, C, L, E, D, G, P, S. Apabila murid sudah mahir untuk menyebut gambar dengan betul, maka pada bahagian yang kedua, murid akan dilatih untuk menulis huruf berdasarkan gambar mengikut tulisan bertindik yang diberikan sebagai contoh. A, B, C, K, F, C, L, E, D, G, P, S. Apabila telah selesai, maka murid boleh memadam tulisan mereka. Seterusnya, apabila murid sudah boleh menyebut dan menulis huruf dengan betul, maka murid akan diuji kefahaman mereka pada bahagian yang ketiga. Di sini, murid akan cuba mengisi huruf yang tiada di dalam kotak. Sebagai contoh, gambar ABC, A, B, C, gambar KFC, K, F, C, gambar LED, L, E, D. Berlaku kesilapan di situ. Usah risau, murid boleh merujuk semula di bahagian sebelah. Dan apabila mereka sudah melihatnya, mereka akan terus membuat pembetulan. G, P, S, G. Murid ini lupa bagaimana bentuk huruf P. Perkara yang sama, murid akan menolak ke tepi untuk melihat tulisan huruf P. P, GPS, G, P, S. Apabila murid ini sudah mahir di bahagian yang ketiga, guru boleh menggantikannya kepada bahagian yang keempat. Kemarahan di bahagian 4 adalah sama seperti bahagian yang ketiga. Hanya berbeza kepada tempat huruf yang diuji.
setelah murid lengkap di bahagian yang keempat, murid boleh bergerak ke bahagian yang kelima. Di bahagian yang kelima, murid perlu menyelesaikan 2 huruf yang hilang. Sebab itu, seperti biasa, murid akan sebut terlebih dahulu. ABC. A, B, C. KFC. K, F, C, L, E, D, L, E, D. Berlaku lagi kesilapan, boleh terus gerak ke sebelah dan membuatkan pembetulan. Apabila murid telah lengkap menulis huruf di bahagian 5, kefahaman murid akan diuji pada bahagian yang paling mencabar di bahagian 6. Didapati di bahagian 6, gambar telah pun berubah dan murid perlu mengisi kesemua huruf berdasarkan pemilihan mereka di bahagian 1 hingga 5. KFC, K, F, C, LED, L, E, D. Jika murid ini boleh menulis kesemua huruf dengan betul, maka murid ini boleh digerakkan ke bahagian yang seterusnya, iaitu pengenalan huruf menggunakan gambar JDT, BMW, USB dan RSZ. A, B, C. Ini apa? Ini apa? Ni gambar apa? KFC. Bukan KFC. K, F, C. Sebut-sebut. Bukan KFC. Lagi sekali. Ni gambar apa? KFC. Bukan KFC. K, F, C. Ni gambar apa? KFC tau, bukan KFC. Ni gambar apa? JDT. Mana JDT macam mana tadi? Saya pandai bola. Okey. T kecil. T kecil. Ini kita baca huruf kecil. Ni BM W. Macam ni W. Okey, tak apa. Ni gambar apa? US. Ini S. Salah. Macam ni S. S tu bukan X. S. S macam mana? Cuba tengok. Cuba tengok S macam mana S. Ni dia nanti dulu. Ni dia. Tahu ni huruf apa? Ni huruf apa? S. Okay, Ni huruf S. Bagus. Okay. R, S, Z. Macam ni Z. Betul tak? Kita tengok. Betul tak? Betul ke tak betul? Okay, padam. Ya, pakai ni kecil. Okey, tengok betul tak? Ya, betul. Okey, good. Okey. Setelah murid didedahkan perwira bebas masa PDP selama 2 minggu, didapati terdapat perbezaan positif antara data pra dan juga data post, di mana kemahiran murid untuk mengenal dan menulis huruf semakin baik. Melalui pemerhatian pula, walaupun perwira menggunakan PDP secara visual, namun bilangan gambar yang digunakan adalah sedikit berbanding dengan cara konvensional. Yang kedua pula,
ABM yang digunakan tidak terikat dan ia boleh dikembangkan mengikut kreativiti guru serta tahap perkembangan murid. Berikut adalah respon guru-guru terhadap perkongsian kaedah HPDP berdasarkan visual akronim yang saya muat naik di media sosial. Berdasarkan data dan pengalaman menggunakan inovasi PIVLAG ini, dapat saya simpulkan inovasi ini mampu untuk membantu murid meningkatkan kemahiran menyebut, mengenal dan menulis huruf kecil dengan betul melalui kaedah visual dan akronim. Diharapkan perkongsian inovasi PIVLAG saya ini dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada warga pendidik luar sana berkaitan pembelajaran secara visual dan idea baru untuk mengajar huruf kecil. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang khilaf itu datang dari saya sendiri. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.